Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton Wanita Hari? Terlanggar-langgar. Okey? Dah. Okey. Dan hari ini kita nak ucapkan salam sejahtera juga kepada anda. Salam yang penuh inspirasi. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang ketika ini menonton kami secara langsung di TV3 ini ataupun yang stream juga ditonton. Kerana hari Isnin semangat baru dan juga macam-macam perkara baru nak kami kongsikan bersama dengan anda. Ya, jadi anda kena terus bersama dengan kami sampailah ke hujung siaran Wanita Hari ini. Dan macam bercakap mengenai hari baru tu, untuk hari Isnin ni saya rasa memang betul lah dia bangun tidur dengan satu semangat yang baru. Walaupun orang kata ada cabaran yang semalam kan, hari ini adalah hari baru untuk kita bawa positivity baru untuk orang di sekeliling kita. Saya bersaksikan awak tadi bangun tidur memang semangat. Okey, hari ini saya kira mungkin semangat baru juga kalau kita lihat di media sosial rata-rata ramai lagi yang sedang menulis, berkongsi gambar, bercerita tentang lagu yang mana malam tadi telah pun berlangsung AJL ke-38 dan teka-teki ramalan yang anda kongsikan dan nanti-nantikan selama ini telah pun terjawab dan hari ini juga kami akan bawakan juaranya bersama dengan anda. Bukan juara je, ada beberapa orang yang kami bawakan bersama dengan anda, mungkin yang terlepas pandang dan sebagainya. Tapi bila pergi anugerah juara lagu ni, antara perkara yang mungkin menjadi orang kata tumpuan dan juga kalau kita nak pergi pun ini adalah perkara yang paling kita kena fikirkan dan titik berat kan. Apa dia? Red carpet. Apa kita nak pakai kan, macam mana fashion yang kita nak bawakan dan sedikit sebanyak boleh memberi inspirasi juga kepada penonton tentang gaya dan juga fashion pengunjung-pengunjung ataupun penonton di AJL semalam. Okey, rakan-rakan kita yang semalam berkesempatan Ain, Syifa, Tasha berkesempatan lah juga pergi ke red carpet ni. Diorang punya fashion pun luar biasa. Lain macam dia jadi pemerhati untuk melihat dan bawakan serta kongsikan kepada anda antara gaya dan juga fashion yang dibawakan ataupun yang digayakan oleh rata-rata mereka yang hadir ke anugerah juara lagu ke-38 pada malam tadi di Aziata. Ya, jom kita saksikan. Acara berprestij iaitu Anugerah Juara Lagu AJL ke-38 akhirnya telah melabuhkan tirai dengan menyaksikan lagu berjudul Hasrat, nyanyian dan ciptaan Amir Jahari berjaya diangkat sebagai juara lagu. Bertemakan Musica Verse iaitu gabungan musikal dan universe, pada malam tersebut, himpunan gaya fashion selebriti memperagakan busana masing-masing dengan penuh cita rasa di acara Kapet Merah turut mencuri tumpuan. Okey, pakaian daripada Kuntum. Kuntum kalau you tengok dia punya collection dia semua berinspirasikan bunga mangga. So dia rasa dia lower cost tapi dia menyelah. Hari ni sekejap je I make up sendiri, make up artist I tengah make up contestant. So make up sendiri, styling dia orang hantar baju dan siapkan sendirilah. Pakaian kami hari ni inspirasinya since it's glam, tapi kita nak terletak sikit lah kita punya identiti masing-masing macam tu. And then kita orang punya pakaian stylist by Azro. Dress up saya semua ni daripada designer Azro Settle. So dia siapkan je. So hari ni dipakai Melinda Lui and it's all denim from head to toe and it's an A-line skirt with all these like different I don't know, patches and stuff. So just something fun dan selesa. Okey, untuk baju Wani hari ini, Wani memakai daripada Cool Shafiq, Kuala Lumpur. Dan fashion hari ini lebih kepada glam, tapi we make it simple yang kena dengan lagu Wani dan juga usia Wani lah. Inspirasinya adalah being myself sebab stylist I nak tanya I nak pakai apa, memang I just feel like I just want to be myself. So 2024, Kevin David lagi agresif.
macam nampak awak tadi. Saya pun nampak awak juga. Awak nampak Tapi ujung-ujung je. Okey. Sikit je dia sebab terlambat. Okey, itu dia. Itulah kami dah bawakan kepada anda antara warna-warni. Dan saya kira bukan saja kalau mereka nak pergi ke anugerah, tapi kadang-kadang kita bangun pagi nak pergi pejabat pun macam-macam baju yang kita cari. Awak ada tak masalah macam kadang-kadang dah pakai satu, kemudian buka dan cari pula yang lain untuk pakai? Saya rasa itu adalah masalah semua orang perempuan. Kadang-kadang buka, letak, kejap lagi kita kemas. Tapi kejap lagi tu jadi bukan esok. Itu biasalah kan. Tapi tak apa, janji ada kepuasan untuk kita nak menyerlahkan fashion ataupun kepuasan pada diri sendiri untuk pakaian kita satu hari tu. Okey. Kita bercakap tentang pakaian yang kadang-kadang kita pun sukar nak buat keputusan. Betul. Kadang-kadang kita pilih, kita rasa tak sesuai. Kita dah pakai, kita rasa macam yang ni macam tak sesuai lah untuk hari dan sebagainya. Saya kira ini juga analogi yang mungkin kadang-kadang nak pilih pakaian pun susah. Apatah lagi nak pilih pasangan. Pasangan ini yang akan hidup dengan kita insya-Allah seumur hidup lah. Jadi kadang-kadang ada macam-macam perkara ataupun kriteria yang dititik beratkan. Dan hari ini sebenarnya kita nak kongsikan tentang topik. Topiknya apa sebab tak kahwin? Saya nampak macam terkesima tadi tu. Saya nak tanya awak, itu adalah pandangan peribadi awak ke? Macam tu saya kata analogi je. Itu antara analoginya. Sebab kalau kita cakap tentang kenapa tak kahwin, dan baru-baru ini juga di media sosial ataupun laporan telah pun dikeluarkan yang mana Malaysia merupakan antara negara ketiga di tempat ketiga yang mempunyai individu yang bujang. Ini termasuk mereka yang belum pernah berkahwin dan juga termasuk mereka yang dah pernah berkahwin. Tapi kalau cakap kenapa tak nak kahwin, kenapa tak kahwin dan sebagainya, saya rasa setiap daripada individu itu mempunyai alasan ataupun sebab kenapa mereka memilih untuk hidup begitu. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Mungkin anda rasa tak anda sendiri ada komen anda rasa macam orang ni terlalu memilih kot, dia nak yang begini dan begitu, sebab kadang-kadang anda lebih tahu. Jadi apa kata anda kongsikan komen dan pendapat anda bersama dengan kami di Facebook WHI TV3. Ya, kalau ada masa nanti insya-Allah kita akan baca satu persatu komen dan juga soalan anda kalau ada pada panel dan juga tetamu kita di studio. Kita nak berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Memiliki sebuah hubungan yang kukuh pasti menjadi impian buat semua orang. Namun segelintir masyarakat di Malaysia lebih selesa untuk hidup bersendirian dan membujang. Terdapat banyak sebab yang menyumbang kepada pilihan mereka untuk terus membujang. Antaranya ialah kekangan kewangan serta mencari calon yang sesuai. Tahukah anda Malaysia berada di tempat ketiga dalam kalangan negara Asia Tenggara di mana ramai individu yang masih belum berkahwin? Dalam satu kajian dari Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010, sebanyak 2.5 juta penduduk di Malaysia belum berkahwin dan pada 2012 direkodkan sebanyak 16.7% rakyat Malaysia masih lagi membujang. Individu bujang ini juga termasuk sebagai individu yang belum berkahwin dan juga bercerai. Tetapi, apakah punca sebenar mereka memilih untuk tidak berkahwin? Kita ni suka ke arah positif, kita tekankan diri kita terhadap apa yang positif untuk kita nak kahwin. Pada mereka yang baru nak berkahwin tu, janganlah takut, banyak bertawakkal kepada Tuhan, banyak berdoa, dan kalau seboleh-bolehnya kita apa-apa masalah kita cuba selesaikan dalam tu, dan kalau boleh elakkan social media secara maksimum. Saya juga tak menafikan pengaruh lain seperti pengaruh media sosial. Kadang-kadang perkara yang kita lihat dekat media sosial tu sedikit sebanyak boleh mempengaruhi persepsi si suami ataupun si isteri terhadap peranan masing-masing. Fikir dululah sebelum apa yang kita buat. And kalau orang lain tu cerai, tak bermakna kita pun akan cerai. And kalau orang lain ni kahwin, tak makna kita pun kena rush untuk kahwin juga. So it depends on kita. Kalau kita dah prepare nak kahwin, dah ready, then baru kita step.
Itu dia antara pandangan dan juga laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan kita Lisa pada hari ini. Kalau kita cakap tentang topik apa sebab tak kahwin ni, saya kira mungkin ramai orang ada pendapat dan juga komen mereka tersendiri. Tapi sebelum kita nak kongsikan komen-komen yang laju menderu di Facebook WHR TV3 ni, mungkin ramai yang terkena lah dengan diri sendiri kadang-kadang kan, macam pergi mana-mana orang tanya, macam sibuk sangat nak tahu kan. Boleh beri tekanan juga kepada individu tu tau. Jangan pernah awak tahu ni. Okey, kita kenalkan tetamu kita di studio pada hari ini. Okey, kita nak perkenalkan di hujung sana. Kita tidak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Encik Fazli Aziz selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Encik Fazli sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, dan di sebelah Encik Fazli kita bersama dengan Nadia Brian. Assalamualaikum. Salam cantiknya. Terima kasih. Dah ada vibe nak ni dah. Okey, kita nak bercakap mengenai topik hari ini. Dia macam sedikit bukanlah kata panas, tapi ini isu yang perlu kita bincangkan di wanita hari ini kerana ramai sebenarnya orang yang mungkin mudah je membuat penilaian kepada mereka yang masih single, dan kita nak tahu juga kenapa sebenarnya mereka masih single. Dia terlalu subjektif sebenarnya kan. Tapi sebelum kita nak tanyakan kepada tetamu kita nak bacakan komen daripada beberapa penonton kita ini. Saya nak ambil daripada Halijah Hanif, yang mana Halijah berkata, lelaki tak kahwin, orang tak kacau, tak tanya sangat. Kalau perempuan seriau nak pergi kenduri, nampak je maklum-maklum, paklung-paklung, terus tanya, bila lagi nak kahwin? Okey. Selalunya orang bincangkan isu ni di dapur, balik kenduri. Kenapa anak kau tak kahwin, Timah contoh. Ataupun dia dah balik, dia buat postmortem. Dia katakan, dia tu kan kerja elok, muka elok, tapi tak ada jodoh, kesian contoh. Tapi hari ni memilih kot. Tapi hari ni kita baju pun kita pilih, kita pergi AJL. Okey, tapi hari ni Encik Fazli, kita nak kongsikan topik ni dalam satu konteks yang lebih serius sedikit. Ini kerana kadang-kadang perbualan kosong ini tanpa disedari ia boleh mengganggu gugat kehidupan seseorang. Tanya sekali dua dia okey, tanya hari-hari tu rasa nak tak tahu nak luahkan macam mana. Jadi adakah sebenarnya bila kita cakap tentang kenapa tak kahwin ini mungkin merujuk kepada faktor-faktor dan aspek tertentu. Satu, trauma. Nombor dua, mungkin dia merasakan bahawa ada komitmen yang harus diselesaikan. Sukar membuat pilihan, dan mungkin ada juga perkara-perkara lain yang menyebabkan seseorang itu memilih untuk lebih bersendiri seketika berbanding untuk mendirikan rumah tangga. Cik Fazli. Baik, terima kasih Hafiza dan juga Fatin kan. Pertama saya ingat sebelum saya jawab pada soalan tu, saya nak tanya orang yang berkahwin. Kenapa berkahwin? Kan? Kenapa memilih untuk berkahwin? Tanya Fatin lah kot. Tanya Fatin lah kot. Selamat hari ni. Selamat. Kenapa nak kahwin? Klisenya macam dah jodoh. Macam tu kan. Jawapan selamat lah. Jawapan selamat. Tapi kita cuba menghalalkanlah. Ini jawapan ustazah pula. Sebab saya sejenis kalau dulu memang kalau mak saya lah kan, dia akan macam kalau ni kahwin cepat. So kahwin cepat tu dah ada dalam family saya. Saya nampak kalau kita ambil dari satu sudut lah. Kita yakin kita akan bahagia dengan perkahwinan. Kita rasa kita lebih bahagia dengan perkahwinan dan kita akan dapat mengurus diri lebih banyak dengan perkahwinan lah. Tapi kenapa ada orang yang tidak memilih perkahwinan? Kerana kebimbangannya lebih besar daripada apa yang diinginkan. Sebab kebimbangan. Sebab pada saya ramai orang yang sebenarnya tak kahwin bukan tak nak kahwin. Mereka nak kahwin. Betul tu. Kan? Mereka nak kahwin kan. Tetapi kebimbangan tu lebih besar. Kebimbangan tentang apa? Pertama, kebimbangan tentang komitmen. Okey. Kan? Sebab tambah-tambah lagi kalau contoh ada di kalangan wanita atau lelaki, dia dah membina kerjaya, dia ada lifestyle yang dia dah selesa dengan keadaan tu kan. Kan? Jadi bila nak berkahwin ni komitmen. So bila komitmen dia kena ubah banyak benda. Kan? Kalau dulu mungkin contoh kalau nak pergi mana-mana dia mungkin tak perlu tanya kan. Mungkin dia minta izin tak perlu minta izin apa semua kan. Ini kalau setiap sekali nak kerja pun asyik-asyik kena mesej tanya dah makan ke belum, apa nak kena beli ke, nak kena uruskan lagi kan. So itu kemungkinan kebimbangan yang mungkin timbul lah nak bagi komitmen tu boleh ke tidak. Satu. Yang kedua, saya nampak kebimbangan dia banyak. Antara kebimbangannya juga adalah tentang calon. Sebab nak jumpa orang yang betul ni bukan senang. Dan calon-calonnya adalah kita saksikan. Tambah-tambah pada usia yang semakin meningkat. Kebanyakan mungkin calon-calon yang baik ni dah kahwin. Dah ya ke? Ataupun belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Yalah mungkin jodoh belum sampai lagi kan. Lama sangat transit ke mana tu? Mungkin dah kahwin lah. Maknanya nak jumpa calon yang betul. Sebab
ramai orang lupa tentang peranan pasangan ni, pengaruh pasangan dalam perkahwinan besar. Saya tengok orang yang berubah 100%, 360, 180 degree berubah because of pasangan. Dulu seorang yang lemah lembut, bila lepas berkahwin, bila perkahwin dengan orang yang salah, jadi kasar. Kan? Tunggu jadi singa. Singa. Tunjuk tangan, tunjuk diri sendiri. Kan? Dia berubah karakter. Jadi sebab itu takut calon yang salah. Itu kita tak cerita lagi tentang trauma-trauma yang lepas. Kan? Sebab bila kita cerita tentang hubungan, isu dia adalah tentang trust. Perasaan cinta, dia ada kepercayaan. So bila dia khianati kepercayaan itu, nak membina balik kepercayaan kepada orang yang baru bukan senang. Ya, betul. Tambah-tambah duk tengok media sosial kan, orang tu cerai. Kalau tengok saya punya page lagi dah. Sebab saya bila kaunselor, saya banyak cerita pasal konflik. Kan? Maknanya cerita tentang bahagia tu biar orang lain cerita, tapi cerita tentang pengurusan konflik banyak saya yang cerita. Jadi orang tengok Facebook saya mesti akan tengok, oh, ini cerita masalah tu baran tapi sayang, contoh. Hidup ni keras ya. So saya pernah pergi satu universiti, saya tanya, siapa sini tak nak kahwin? Semua ramai angkat tangan. Tidak semualah, tapi ramai angkat tangan. So saya tanya satu soalan. Saya tanya kenapa tak nak kahwin? Dia kata takut. Takut salah orang, takut tu banyak sangat kes perceraian dan sebagainya. Saya kata macam ni, tak nak beli kereta tak? Kita nak beli kereta. Tak takut aksiden? Terima kasih. Saya tanya kan, tak takut aksiden? Sebab saya kata macam ni, di jalan raya, ramai orang selamat ke ramai orang aksiden? Selamat. Ramai orang selamat lah, maka kita boleh nak bawa kereta kan? Kalau tidak, tengok musim. Kalau ramai orang aksiden, kita tak bawa kereta dah. Sama juga dalam perkahwinan. Sebenarnya, ramai orang bahagia berbanding dengan orang yang bercerai. Ya, okey. Itu antara apa yang kita lock lah tadi antara kebimbangan, pasangan yang salah, trauma dan sebagainya. Nanti kita kena ulas lagi tentang ini. Tapi sebelum tu, tapi kita nak tanya juga kepada Nadia kan, bercakap mengenai trauma, kebimbangan dan juga pilihan tu kan. Adakah itu sebenarnya menjadi faktor sebenarnya yang sukar buat Nadia dan memilih untuk single sekarang ni? Okey, first of all terima kasih kepada TV3 dan Wanita Hari ini sebab sudi jemput Nadia. Untuk bagi pendapat lah tentang topik kita yang agak manis-manis. Orang pun tanya kan ada bila nak kahwin lagi tu kan. Itu soalan yang sering lah ditanya. Okey, ini pendapat peribadi saya lah. Antara faktor lah kenapa ramai yang memilih untuk tak berkahwin ni, mungkin untuk saya ada post trauma. Mungkin cara membesar dan kenangan peristiwa yang lampau yang menyakitkan ke. Jadi dia macam takut untuk berkahwin lagi. Dan kedua, bila kita buka social media sekarang ni macam-macam kan kes. Itulah saya fikir nanti kalau berkahwin ni nanti ada orang ketiga ke apa ke, sebab saya rasa impact daripada social media ni pun mainkan peranan juga. Dan yang ketiga untuk saya kesibukan kerja lah. Sebab saya daripada kecil memang selalu dah diajak untuk berdikari. Jadi bila terlalu kerja ni, jadual tu terlalu pack sampai sehingga lupa ataupun rasa macam tak penting lah. Dan akhir sekali saya rasa tak jumpa lagi lah orang yang betul. Sebab kan sibuk kerja lagi dengan masalah rasa trauma dan tak jumpa orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang kita nak lah. Tapi soalan kriteria yang kita nak. Nadia terbuka lah. Terbuka. Mesti terbuka. Sebab kan segala yang tadi tu, sebab tu kita tak jumpa orang yang sesuai dan memenuhi apa yang kita nak untuk menjadi seorang. Saya rasa kita kena bezakan juga antara orang yang nak kahwin tapi tak jumpa calon, yang ada trauma dan sebagainya, dengan orang yang memang langsung tak nak kahwin. Betul. Yang itu kita kena bezakan. Sebab ada orang yang memang tak berminat langsung tentang perkahwinan. Sebab dia rasa dia tak perlu pada pasangan. Saya pernah tulis tentang satu topik ini dekat Facebook lah. Saya kata kadang-kadang kita orang yang bahagia ni kadang-kadang tunjuklah, ambillah gambar sekali-sekala, tunjuklah bahagia sikit, manja-manja sikit. Sekali-sekala tapi tak payah kerap sangat, tapi sekali-sekala tunjuklah. Ingat tempat kami bincangkan sebelum tidur malam tadi. Sebab saya kata nak menginspirasikan orang di luar bahawa perkahwinan adalah sesuatu yang indah. Jadi ada yang jawab, dia kata ada budak muda, dia jawab, dia kata buat apa kahwin? Saya kata kahwinlah nanti pertama dapat halalkan benda yang tak boleh buat sebelum kahwin. Itu hubungan intim kan. Dia kata sekarang kalau nak dapat bayar aja boleh dapat. Tengok main setting macam tu. Dan yang kedua saya kata ada zuriat. Dia kata kita sendiri bermasalah, nanti tiba-tiba nak ada anak. Jadi
saya nak cerita terlalu skeptikal. Cara berfikirlah. So yang ini sebenarnya saya rasa perlu kita perbetulkan cara berfikir. Sebab saya memang anak muda sekarang. Ya, okey. Nah, Cik Fazli, itu dalam satu konteks yang lain. Tetapi kalau kita melihat pada hari ini, kalau kita bercakap tentang isu kenapa tak nak kahwin ataupun tak kahwin, belum sampai jodoh dan sebagainya, kadang-kadang masyarakat lebih memandang berat kepada golongan wanita. Tapi macam kita cakapkan tadi, sebab setiap individu tu dia mungkin ada masalah-masalah yang tertentu. Betul. Kita tak mungkin dapat kongsikan setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui kepada semua orang. Dan orang pula kadang-kadang dia tengok jalan cerita kita dia nampak macam sama, tapi tidak. Setiap daripada kita nampak macam sama, tapi pastinya akan melalui fasa yang berbeza-beza. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak beritahu ataupun kita nak kongsikan bahawa kadang-kadang orang ni dia tak boleh berkahwin sebab bukan dia tak nak kahwin, tapi dia mungkin ada komitmen yang dia rasakan bahawa kalau aku berkahwin, bagaimana pula dengan begini. Bagaimana pula nasib begini. Dan kalau aku berkahwin, bagaimana pula apa yang akan terjadi dan sebagainya. Ini yang sukar difahami oleh masyarakat. Tetapi sebagai individu yang mungkin merasai sebegini, mereka juga ingin disayangi, diberi perhatian dan juga dicintai. Saya faham situasi ini kadang-kadang berlaku kepada sebahagian orang yang sebenarnya dia ada tanggungjawab lebih besar daripada diri dia sendiri. Contoh, ada di kalangan di luar sana yang mungkin menjaga mak, menjaga ayah yang sudah tua kan. Jadi kalau dia berkahwin mungkin komitmennya akan berubah. Khususnya wanita lah. Sebab bila dia berkahwin dia kena taat pada suami. Kan? Dan suami pula kalau suami yang faham, alhamdulillah tolong jaga sama-sama mak ayah mentua kan. Tapi kalau yang jenis tak faham, yang jenis yang bila berkahwin semua kena taat semata-mata, ikut dia semata-mata kan. Jadi sampai nak jaga mak ayah pun jadi susah. So itu kadang-kadang kebimbangan inilah menyebabkan ada sebahagian orang tu langsung tak apalah saya fokus pada mak dan ayah. Saya fokus pada ni. Jagalah sampai mereka sehingga akhir hayat. Tapi keinginan tu ada tak? Keinginan tu ada. Dan sebab itu saya rasa antara faktor paling besar macam Nadia sendiri, saya rasa kalau jumpa orang yang betul, orang yang tepat, orang yang memahami, orang yang ada ciri-ciri yang kita nak, mungkin dia akan lebih mudah. Kita lock. Bayar booking. Bayar booking kan? Dia dah kena bayar booking kan. Cuma pada saya macam inilah, bila kita yang memahami situasi dan keadaan tersebut. Contohnya macam tadilah tanggungjawab tu kan. Jadi kalau ada orang tanya kenapa tak kahwin lagi, pertama kita anggap macam inilah. Dia ambil berat sebab tu dia tanya. Maknanya dia ambil berat, dia tanya, maknanya dia nak mungkin pada dia kebahagiaan itu adalah dengan contoh bila ada pasangan. Kita pula kebahagiaan kita adalah kita menjaga mak ayah sekarang. Kan? Sebab kalau kahwin pun belum tentu bahagia juga. Jadi sekarang tengah bahagia tak? Bahagia jaga mak ayah. Maka jagalah. Jadi bila orang tanya pada saya, kita anggap dia ambil berat. Satu. Yang kedua, kita yang lebih jelas dengan keadaan kita. Dan kita tidak memerlukan orang luar pun untuk menentukan apa yang sepatutnya untuk kita. Tak perlu ada validation. Tak perlu ada validation. Orang putih lah kan. Tak perlu ada validation daripada orang luar. Jadi kita yang lebih tahu. Cuma asasnya adalah kalau jumpa orang yang betul, saya rasa insya-Allah akan jadilah. Macam tadi kalau dah jumpa orang muda, kita lock booking bayar hantaran lah maksudnya kan, masuk berminang. Tapi kadang-kadang ni Nadia dan juga Cik Fazli, soalan ni terbuka. Kadang-kadang mungkin dia dah jumpa orang tu, dia rasa dia suka. Dia rasa dia suka, macam dia suka, orang tu pun suka. Tapi sebenarnya kadang-kadang situasi pula yang tak mengizinkan untuk mereka bersama. Antara situasi tu? Tak payah detail. Macam mana? Selalunya untuk Nadia sendiri personal ni Nadia sendirilah, sebab Nadia rasa kalau kita jumpa orang yang betul dah family, restu family tu sangat penting. So apa jadi sekalipun untuk Nadia memang kena ada restu family. So kalau situasi tu tak boleh menyebabkan perkahwinan tu, nak buat macam mana? Dan kita kena belajar overcome lah perasaan tu, sebab selagi ada perasaan ingin berkahwin, kena belajar untuk kurangkan sikit kebimbangan. Kalau kahwin ni jadi apa, fikir yang overthinking lah. Jadi overthinking. Tak payah fikir apa nak jadi esok lah. Tapi saya kira kan mereka yang masih belum berkahwin ni, Cik Fazli, dia mempunyai satu keupayaan menguruskan emosi dengan sangat-sangat baik. Sebab kadang-kadang sunyi, kadang-kadang dia nak kena orang bercakap macam-macam, dia nak kena uruskan emosinya. Ataupun bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya dia rasa, ataupun dia orang kata menafikan perasaan, atau bagaimana selalunya? Yang ini penting sebenarnya. Sebagai seorang individu lah, kita kena faham dan kenal diri kita sendiri. Apa keperluan kita, apa keinginan kita kan. Sebab maaf saya sebut, bila sebut tentang perkahwinan ni salah satu fungsi terbesar perkahwinan adalah mengurus emosi dan nafsu. Kan? Maknanya kalau seseorang itu dia rasa dia memang tak boleh berseorangan.
Kan maknanya dia memang perlukan kepada pasangan, maka dia kena berusaha untuk mencari pasangan lah. Maknanya jangan tunggu dan nanti kan. I'm here, jadi siapa-siapa nak masuk silakan isi borak. Memang nak cari pasangan Cik Fazli, itu cabaran. Saya faham. Susah tak susah, tetapi berusahalah, doa lah kan. Sebab saya ada kes, bukan kes lah, ada klien yang dia ibu tunggal, dia ada anak 5. Dan dia berjumpa dengan suami dia, duda, anak 4. Maknanya bila gabung jadi 9 lah. Jadi family besar. Tapi yang bagusnya adalah prosesnya, dia memang nak, dia mencari-cari jumpa orang tu salah, sampai nak kahwin pun sampai tak jadi. Penat. Dia memang penat, tetapi bila dia berusaha sentiasa dia cari, ini perempuan. Dia sentiasa mencari dan dia proses perkenalan tu dia teliti betul-betul. Ini penting. Oh, maksudnya macam kalau yang ni out you go. No, macam tu lah. Nampak ada red flag. Red flag, okey. Dengan tangan lah, tinggal. Tik, macam tu lah. Mangkah je lah. Kat muka tu. Maknanya dia tengok satu-satu. Dan bila dia consult dengan saya kata, okey, sebelum berkahwin pun kena bincang very detail. Tentang duduk kat mana. Bagaimana nak merapatkan hubungan antara ni. Ta'aruf lah maksudnya. Ta'aruf detail. Anak-anak sama-sama anak-anak dengan bakal mak, bakal ayah apa semua kan. Dan dari segi kedudukan, tinggal di mana. Semua kata bincang sedetail-detailnya. Kewangan dan sebagainya. Cik Fazli, tapi kan masyarakat kita lah, kalau katalah orang perempuan yang bincang pasal benda ni, perempuan ni akan dianggap saya perempuan mata duitan lah ni, belum apa-apa nak tanya dah cukup ke tak cukup. Ini yang kita kena perbetulkan masyarakat kita. Betulkan. Tapi ini ada komen daripada Nur Hajran Muhammad Nur. Dia kata, saya selesa tinggal seorang selepas perceraian yang sangat trauma. Dari 1998 sampai sekarang saya single mother. Tapi sekarang selepas anak telah berkahwin, saya suffer empty nest syndrome dan baru ada perasaan sekarang tu consider mungkin it's time to cari pasangan. Saya faham perasaan ni. Macam saya juga dulu masa saya macam sibuk macam membantu sama-sama menjaga arwah kakak dan sebagainya, saya rasa saya tak perlukan pasangan. Tapi bila arwah dah meninggal, masing-masing dah ada kehidupan masing-masing, kawan-kawan pun anak-anak dah besar, dah tak sentiasa bersama dengan kita, ketika itu saya pun mula ada empty nest syndrome ni. Dan ini sebenarnya saya kira Cik Fazli, mungkin ramai juga penonton yang sedang melalui fasa ini. Bagaimana sebenarnya untuk kita membantu mereka yang melalui fasa ni, emptiness syndrome ni? Pertama, pertama saya boleh nak minta macam inilah, rujuk kepada mereka yang pakar. Sebab kalau emptiness syndrome ini sampai menjejaskan kehidupan kesihatan mental dan sebagainya kan, terlalu jadi overthinking, berfikir tak boleh nak tidur kan, rasa sunyi yang teramat sangat, maka dapatkanlah bantuan. Itu pertamalah. Dan yang kedua adalah di sini penting kalau kita dah bersedia, sebab perkahwinan ni hukum dia bergantung kepada keadaan. Kalau contoh kita benar-benar mampu untuk berkahwin, maka carilah. Kan? Tidak ada istilah terlewat. Cuma dia akan ada cabaran. Orang muda kahwin ada cabaran dia. Orang pertengahan usia kahwin ada cabaran dia. Usia emas kahwin ada cabaran dia. Bujang sama bujang ada cabaran. Bujang dengan duda ataupun dengan janda kan, ibu tunggal dan sebagainya akan ada cabaran masing-masing. So tidak salah untuk kita mengisi sebab itu ada keperluan emosi. Kita nak rasa disayangi walaupun usia kita sebagaimanapun. Maknanya kalau ada mampu dan rasa boleh jumpa dengan orang yang betul, silakan. Carilah. Jangan duduk dan menanti. Maksudnya carilah. Ada usaha. Sebab kita boleh isi. Saya dah dapat jawapan saya dah sekarang. Tak, sebab ramai orang ingat tentang jodoh ni, kata duduk dan menanti kan, tunggu siapa masuk. Begitulah. Tapi susah Cik Fazli cakap. Betul tak Nadia? Betul tak? Tapi sebenarnya doa tu adalah benda yang sangat penting. Saya sebagai contoh, contoh paling dekat macam ibu saya. Ibu saya seorang ibu tunggal selama 23 tahun. Dia memang ada mindset tak apa nak jaga anak-anak, nak besarkan, nak sekolahkan. Dan tahun lepas setelah itulah berpuluh tahun tu bertemu jodoh. Alhamdulillah. So sebab tu saya rasa selalulah keyword dia doa semua dapat jodoh yang baik, sebab keinginan nak berkahwin tu ada. Kalau untuk saya lah, kalau mungkin orang lain yang rasa tak rasa nak kahwin langsung, mungkin dia ada sebab tersendiri dan mungkin boleh mendapatkan rawatan ke apa ke. Okey, tapi Cik Fazli, macam ada orang yang dia belum pernah berkahwin, ada orang yang mungkin pernah berkahwin. Kita tolak ke tepi tentang trauma dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang faktor umur tu juga mungkin ada memainkan peranan. Contoh mungkin di awal usia kita ni sibuk dengan kerjaya, walaupun kita rasa kita tak ada pasangan, tak apalah sibuk. Tiba-tiba no
dah umur 40 tahun lah. Dah jangka masa dah pendek dah ni. Ketika tu baru kita rasa macam sekarang kena cepat ni. Masa dah singkat, dah kena cari pasangan dan sebagainya. Adakah faktor umur juga akan menjadikan topik kita pada hari ini? Dia kalau kita ambil tadi, bila sibuk, masa kita terisi, tak sempat nak fikir. Bila dah kurang sibuk, maka di situlah akan datang rasa kekosongan, kesepian kan. Sebenarnya saya jumpa ramai yang macam Nadia lah. Maknanya peringkat awal, masuk di awal-awal anak tu tengah membesar, dia memang very fokus pada anak, besarkan anak. Sebab apa? Dia tak nak ada gangguan waktu membesarkan anak. Sebab kadang-kadang isu banyak timbul kan, kahwin dengan orang yang salah. Yang terjejas bukan saja mental dia. Anak-anak ni habis sekali, semua terganggu. Jadi dia tak nak benda tu berlaku, maka dia fokus pada anak sehingga anak besar. Dan bila anak besar, anak dah berkahwin. Masing-masing dah ada kehidupan sendiri. So akhirnya pada saat inilah antara waktu yang paling menguji lah. Sebab rasa empty, rasa kekosongan, rasa macam anak dah ada kehidupan masing-masing. Anak dah ada kehidupan masing-masing. Anak telefon pun kadang-kadang sebulan sekali telefon kan. Jadi di sinilah penting untuk dia mencari. Sebab tu saya kata perkahwinan ni sebenarnya kalau rasa perlu dan rasa memang itu akan membantu dalam memberikan kesihatan mental yang lebih baik, maka kahwinlah. Bahkan itu adalah sunnah yang sememangnya disuruh sesungguh-sungguhnya untuk berkahwin sebenarnya. Mungkin dalam keadaan dan situasi saya, mak saya jadi balu usia 28 tahun. Bapa saya meninggal ketika usia ibu saya 28 tahun. Sekarang mak saya dah 71 tahun dan tak pernah lagi mendirikan rumah tangga. Jadi mungkin kita sebagai anak-anak pun kadang-kadang kita merasakan bahawa ini masa untuk kita menjaga, memberi perhatian dan sebagainya. Mengisi balik sebenarnya kekosongan tu. Sebab pada saat ini, pada saya, bila mak tinggal seorang, selama ini mungkin dia fokus pada anak-anak. Jadi anak-anak kena sedar bahawa bila kita masing-masing ada kehidupan, kekosongan yang dirasa tu anak-anak kena main peranan untuk mengisi sentiasa. Sebab kalau tidak, dia akan rasa kosong dan waktu ni dia akan rasa perlu. Dan sebab tu kalau contoh, kenapa berlaku love scam? Love scam ni berlaku ni kadang-kadang bukan pada orang biasa-biasa. Berlaku pada orang yang educated, ada duit banyak. Mengisi kekosongan. Saya pernah tengok scammer cara punya pendekatan. Saya tengok. Cik Fazli, kawan-kawan saya kadang-kadang suruh saya masuk apps tu. Tak boleh lah. Jangan tunjuk kawan sini. Nak masuk ada apps yang baik boleh. So cara love scam tu memang dia approach dia adalah approach mengisi kekosongan emosi. Dia masuk tu dia tanya apa khabar apa semua. Saya suruh tengok gambar awak. Tapi tak ada jaminan Cik Fazli. Kan? Tak, memang scammer lah, itu cara dia. Tapi untuk mengisi okeylah, tapi kita ada direction kan. Dia macam ni. Bila kita kena faham macam ni. Bila orang jiwa dia kosong, dia fragile. So bila ada orang yang mengisi, dia tak kisah siapa. Bila dah terisi, dia akan bina trust. Bila dia bina trust, di situlah kalau nak suruh transfer duit ke apa semua berlaku lah. Dia dah cari kawan-kawan juga. Dia dah pagi-pagi good morning, malam-malam good night kan, kawan hari dah makan. Dia penat tak hari ni? Rasa terisi lah. Dan tak ada orang bagi perhatian. Tiba-tiba ada good morning. Memang senyum sampai malam. Okey. Best lah. Okey, Nadia, kalau mungkinlah ada kata-kata untuk mereka di luar sana kan, kita tak minta pun untuk kita bujang, single dan tak kahwin. Kita menunggu kita. Dan apa agaknya mungkin Nadia nak katakan kepada mereka? Okey, untuk Nadia harap sesiapa yang ada sinta yang macam tadi itulah, post trauma, kesibukan kerja, banyak sangat tak jumpa orang lagi. So kita kena overcome semua faktor-faktor tu dulu dan teruskan berdoa. InsyaAllah semoga yang belum berkahwin tu akan bertemu jodoh hingga ke jannah. InsyaAllah. Amin. Okey. Soalan untuk Cik Fazli lain sikit. Tadi Fatin dah tanya kepada Nadia tentang bagi individu yang tak berkahwin. Tapi saya nak kongsikan, Cik Fazli kongsikan kepada penonton peranan masyarakat ni. Sebab kadang-kadang yang tak kahwin ni pun dah cukup stres dah. Sebab memang sendiri pun tak jumpa-jumpa jodoh. Tapi kadang-kadang bila masyarakat sekeliling tak cuba untuk memahami situasi tu, dia sikit-sikit dia okey. Hari-hari, tiap-tiap kali jumpa, dia sebenarnya boleh meninggalkan kesan yang sangat-sangat besar kepada individu tu sebenarnya. Kadang-kadang orang tu mungkin kita pula. Orang tu kadang-kadang akan rasa macam, dah cubalah tapi tak ada, tak boleh. Jadi ini peranan masyarakat supaya memberi ruang, bagi space sikit dan cuba memahami. Dia nak kahwin, jodoh belum sampai. Kepada makcik-makcik di luar sana lah, makcik-makcik. Yalah, kadang-kadang kita concern tentang anak buah, anak saudara kan, kadang jiran, kenalan-kenalan kita kan. Jadi kita suka tanya. Kadang-kadang itu yalah orang Melayu ni kadang-kadang khususnya dia nak cari modal berbual tu. Kan?
Sebab tu orang lalu, ke mana ke masjid ke? Memang pakai kopiah, memang nak pergi masjid lah tu kan. Tapi suka berbual. Jadi modal dia adalah itu. Jadi kemungkinan bila dia jumpa kita, dia tengok satu tu je modal yang ada. Itulah dia tanya yang tu je lah. Kan? Tetapi kita kena tengok macam ni. Setiap kali kita tanya, ni di luar sana ni, bila kita tanya seseorang dah kahwin ke belum, tak nak kahwin ke apa semua, perhatikan reaksi dia. Kalau nampak muka berubah, nampak tak berapa nak layan, maknanya dia tak suka soalan. Jadi janganlah duk tanya, duk push lebih-lebih. Lebih baik macam ni. Doakan terus. Doakan terus. Ataupun kalau tanya soalan kan, nak tak ni acik kenalkan, ada seorang tu nak tertarik. Cik. Jumpa terus. Kan? Lebih baik begitulah berbanding dengan duk asyik duk tanya, hanya nak dapat maklumat tapi tak ada suggestion ataupun tak ada dia bagi solution lah kan. Bagi solution lah kan. Tapi kawan-kawan kat pejabat ni, diorang banyak solution diorang bagi macam-macam. Kita dah cuba juga. Tapi itulah. Saya ada satu lagi situasi kan. Saya tengok saya ada kenalan saya yang bila isteri dia meninggal, dia susah nak kahwin. Susah nak cari. Ini pun sebenarnya kadang-kadang faktor dia sebab cinta dia terlalu mendalam lah. Dia nak move on tu dia susah. Dia ambil masa. Okey. Yang ni kita buat part 2. Part 2 belum boleh move on. Okey. Wanita dan lelaki. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazlin dan juga Nadia di atas perkongsian itu tadi, dan kami harap sedikit sebanyak ini dapat memberi ruang dan juga membantu anda mungkin untuk memahami individu-individu yang belum berjumpa jodohnya, dan juga menurut laporan yang baru saja dikeluarkan baru-baru ini, yang mana Malaysia merupakan negara ketiga di Asia Tenggara yang mempunyai mereka individu yang single ataupun belum kahwin. Tapi kenapa saya dengan Nadia buat keputusan untuk stay? Kita takut Malaysia jatuh nombor 4. Jadi kita stay dulu buat sementara waktu. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita nak bawa perhatian anda seketika untuk kita kongsikan berkenaan dengan ASB Simpan Sekarang Kemudian Senang. Ini terutamanya kepada kaum-kaum wanita di luar sana. Kita bersama dengan Encik Muzaffar Uthman selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Apa khabar Encik Muzaffar? Khabar baik, Fatin. Okey, dan kita nak bercakap mengenai apa yang kita nak bantu untuk pengurusan wang yang bijak, khususnya untuk para wanita di luar sana. Biasanya para ibu adalah mungkin orang kata menteri keuangan, kan. Tapi bagaimana sebenarnya untuk mereka ni menyimpan dan juga membuat pilihan dengan ASB ni, Cik Muzaffar? Ya. So sebenarnya ASB ini dah 33 tahun. Jadi sekiranya kaum ibu hari ini, mungkin kaum ibu dia, nenek dia memang suruh dia buka akaun dulu. Dan kita ada 10 juta pelabur untuk ASB. Jadi ASB ini adalah yang simple, banyak simple, RM1 beli dan sekiranya nak jual RM1 balik. Dan hujung tahun insya-Allah kita beri dividen lah. Macam tahun lepas kita bagi 5.25% dividen. Jadi ia adalah satu pelaburan yang baik untuk kaum ibu-ibu buat untuk sama ada dia untuk bersara ataupun untuk anak-anak dia masa depan. Jadi penting tu. Kalau Cik Muzaffar cakap berkenaan dengan nak bersara ataupun masa depan anak-anak, pastinya menyimpannya mempunyai matlamat. Tapi sebenarnya bagaimana kita nak tanya juga bagaimana ASB boleh menjadi sebahagian daripada rancangan keuangan untuk jangka panjang ni. Ya, betul. So jadi saya bagi satu contoh paling senang. Selalunya kaum ibu kita dapat anak. Bila anak tu keluar hari ini, insya-Allah lahir hari ini, maaf, terus mendaftar. Hari besok boleh buka akaun untuk anak. Jangka panjang kita fikir, okey, kita nak anak kita pergi ke universiti. Kita perlukan duit 18 tahun kemudian. Jadi jangka panjang tu mula hari ini, katalah simpan RM100 sebulan. 18 tahun, 216 bulan. Jadi dia akan ada hujung tahun 18 nanti tambah dividen you mungkin kira RM21,600 lah kalau sebulan kan, tetapi sebenarnya kerana ada compound dia mungkin dapat RM35,000. Jadi RM35,000 untuk anak pergi universiti nanti alhamdulillah cukup untuk 3-4 tahun tu perbelanjaan. Jadi ASB ni memang boleh digunakan untuk jangka panjang. Itu kalau 18 tahun. Tetapi sekiranya kita nak buat sehingga kita retire 55, sama juga. Selalu savings dan kita akan terus bila kita retire besok kita akan dapat pulangan ni balik dan kita akan gunakan. Okey, tapi saya nak ambil apa yang Cik Muzaffar kongsikan tadi tu, bagaimana untuk kita niat dah ada untuk kita nak menyimpan untuk anak, untuk dia sambung belajar ataupun nak mendirikan rumah tangga ke kan dalam jangka masa yang panjang. Macam mana untuk kita nak konsisten dalam melabur tu? Ya, itu yang susah. Terutamanya sekarang ni kita ada banyak distraction.
Kalau nak shopping online senang. Cabaran ekonomi juga. Cabaran ekonomi juga, kopi pun dah mahal. Jadi apa yang kita minta beberapa cara. Satu, kena ada matlamat. Matlamat tu untuk anak ke? Matlamat untuk diri sendiri ke? Nombor satu. Nombor dua, sekiranya belum buka akaun dulu. Kalau anak tu belum buka akaun, buka. Selepas buka akaun, melaburlah sedikit-sedikit. Orang Melayu kata sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kemudian sekiranya takut terlupa setiap bulan terlupa nak masukkan duit, gunakan fungsi auto labur dalam aplikasi kami. Maksudnya autodidak? Autodidak. Jadi bagi tahulah kita nak didak RM100, 26 hari bulan, setiap bulan. Jadi kita dan bagi tahu bank mana dan kita akan didakkan daripada bank account. Jadi takkan terlupa. Jadi itu akan konsisten sampai bila-bila, sampai kata stop lah. Dan akan berhenti. Jadi ia bagus untuk yang memang untuk merancang anak-anak ke untuk persaraan. Dan kalau tadi sikit-sikit lama-lama jadi bukit, nak seribu daya tak nak seribu dalih. Kalau kita rasa memang betul kita nak menyimpan, kita ada lah orang kata usaha kan untuk kita ketepikan sedikit wang. Okey, saya nak tanya juga kalau mengikut apa yang dikongsikan, sekarang ni dah ada fungsi goal based investment. Jadi adakah ada fungsi ini dalam MyASNB dan mungkin Cik Muzaffar boleh kongsikan bagaimana untuk kita nak manfaatkan fungsi ini? Betul. Yang tadi kita cerita tu kerana ibu tu memang nak simpan untuk anak dia, ya. Dan dia tak tahu berapa ringgit je nak, dia hanya mampu RM100 saja sebulan. Jadi 18 tahun dia dapat balik RM35,000. Tetapi sekiranya kita ada target, kita kata okey, saya nak melabur nak dapat RM50,000 10 tahun. 10 tahun saya dapat balik RM50,000. Jadi fungsi goal base ni, you bagi tahu saya nak RM50,000, 10 tahun dia akan kira berapa ringgit sebulan yang you akan save, kena save. Tolak potential dividend sekali. Jadi dia akan beritahu okey, sebulan RM200 dan you terus masukkan RM200 setiap bulan. Dan insya-Allah kalau 10 tahun target tu akan dapat. Dia kalau you campurkan dengan auto labur lagi senang. Betul. Target dengan auto labur. Maksudnya kita tak payah fikir. Tak payah. Tahu duit kita dah memang menyimpan. Betul. Okey. Dan ada juga sebenarnya orang buat bukanlah penilaian, sebenarnya perbandingan pulangan. Katanya ASB ni dia punya dividen dia kecil sikit berbanding yang lain. Lepas tu lambat dan juga bagaimana sebenarnya kita nak kembangkan pelaburan ASB ni dengan peluang yang mungkin stabil, Cik Muzaffar. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita beli ASB, kita beli RM1, kita jual RM1. So sebenarnya memang tak rugilah. Jadi kalau bulan ni kita beli 1,000 unit, bulan depan nak jual balik 1,000 unit, saya beli balik dengan harga 1,000. Jadi dia tak rugi. Yang hanya kurang dan lebihnya adalah dividen. Jadi tahun ni kita bagi 5.25, tahun lepas kita bagi lebih kurang 5.1. Ya. Jadi ada beza, dividen sentiasa dapat. Dia bukan rugi. Itu nombor pertamanya. Nombor yang keduanya, kita kena ada matlamat kenapa kita nak menyimpan. Supaya senang dan kita ada motivasi. Setengah orang tu kalau saya nak kahwin, ada motivasi lah kan nak menyimpan. Ataupun nak beli rumah ada motivasi lah. Ambil beli rumah lah. Nak beli rumah, okey. Ada motivasi lah. Yang penting tu motivasi tu. Jadi sekiranya dia selalu simpan, yang power compounding tu pun amat penting. Ya, betul. You dapat setahun 5% setahun. Tapi kalau you boleh bayangkan, tahun ni 5%, tahun depan 5%, 5% tu dia masukkan balik compound kan. Jadi, dalam masa 10 tahun, mungkin akan double. Kalau ikut kira-kira, setiap 14 tahun, sekiranya kita bagi 5%, duit tu akan double. Betul. Setiap 14 tahun. Jadi, tak mungkinlah orang kata kita rugilah. Sebenarnya kita insya-Allah untung. Dan produk ni kalau kita ceritakan dengan Mak Saleh kat luar kan, dia kata saya nak invest. Kami tak boleh, kami hanya boleh ambil untuk orang Malaysia saja. Kerana itu mandat kami. Terutamanya Bumiputera. Jadi memang produk yang orang nak tapi tak dapat. Tapi kita ni sebagai Bumiputera ada. Jadi ambil peluang ni untuk terus menyimpan untuk anak-anak kita. Maksudnya orang luar nampak dia punya kepentingan dan juga fungsi dia boleh membantu dalam penyimpanan. Kenapa kita nak orang kata tak menggunakan ataupun manfaatkan dia? Betul. Okey, dan mungkin juga untuk penonton wanita hari ini nak tahu dengan lebih lanjut, tak cukup ni beberapa minit dikongsikan di wanita hari ini, di mana mereka boleh dapatkan maklumatnya, Cik Muzaffar? Okey, kita sebenarnya ada aplikasi dan boleh download, dan untuk kita melabur terus, membuka akaun dan melabur terus. Sekiranya perlu lagi, boleh pergi di branch-branch kami, 33 branches, ataupun di ejen-ejen branch kami seperti Maybank, RHB, CIMB, Bank Islam, Bank Muamalat dan sebagainya. Kita ada lebih kurang 2,600 branches di mana kaum-kaum wanita boleh pergi dan mendapat lebih banyak
penjelasan mengenai produk-produk kami. Okey, baik. Saya kira itu perkongsian yang cukup terperinci dan juga membantu untuk kita mula dari sekarang untuk kita menyimpan dan juga kita boleh simpan sekarang kemudian senang. Ini untuk suri rumah pun boleh lah kan? Boleh. Dah 100 pun boleh lah untuk kita menyimpan. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muzaffar Uthman atas perkongsian hari ini selaku Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah Eksekutif Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Terima kasih. Terima kasih. Dan penonton, kita nak saksikan VT pemenang AJL 38 semalam. Selepas ini kita akan bersama dengan mereka. Juara lagu 38, komposer dia, penulis lirik dia, penyanyi pun dia, lagu Hasrat Amin Jahari. Debarannya masih lagi terasa hangat bahangnya dan alhamdulillah malam tadi kita merasakan kehangatannya di stadium, tapi sekarang ini kita bersama dengan juara di hati peminat dan juga pemenang-pemenang AJL ke-38, Tahniah, Amir, Aisyah dan juga Aina. Okey. Itulah Fatin nak cakap lain sikit kan. Jika hari ini yang terakhir, izinkan aku mendengar suaramu lagi. Okey, tapi saya nak tapi macam puisi saya baca. Tapi saya nak kongsikan sikit sebenarnya. Saya puas hati pergi AJL semalam sebab yang nama-nama yang saya jangka ni menang. Yang kita jangkakan, alhamdulillah dan tahniah. Dan saya kira untuk Amir sendirilah kan, daripada mula awal mencipta lagu ini, kemudian dia juga menjadi runut bunyi untuk Imaginur. Pernah tak Amir terfikir bahawa lagu ini akan ke muzik-muzik dan seterusnya ke pentas AJL? Masa kita hantar muzik-muzik tu, saya punya voting, so ada voting kan. Kita sebenarnya push jugalah untuk dia naik, tapi pada permulaan dia macam tak berapa nak naik. Dan kemudian tiba-tiba dia slowly build up dan alhamdulillah lepas muzik pergi semi-final. Dan masa semi-final tu memang tak jangka dapat AJL. Tapi Amir ingat tak Amir pernah datang promosi lagu ni di Wanita Hari Ini? Masa COVID. Oh ya. Tak apalah, tak ingat. Amir lupa dah. Tak apa. Okey. Dan Aisyah. Kita dah jumpa Aisyah minggu lepas. Betul. Kita jumpa Aisyah. Aisyah cakap, datanglah. Kita orang datang. Dan Aisyah kata dinobatkan naik juara untuk AJL ke-38 dan pertama kali. Kan, macam mana perasaan tu? Dah jangka ke ataupun memang kata ikut flow je? Okey, sejujurnya alhamdulillah adalah juga orang sana sini buat ramalan semua. Cuma Aisyah sejenis yang macam Aisyah nak buat persembahan dulu. Kita tengok apa jadi pada malam itu. So Aisyah sangat-sangat happy apabila dapat menyandang persembahan terbaik dan juga tempat kedua. Walaupun ini merupakan pertama kali, tapi Aisyah rasa ini bukan saja kerja keras datang dari diri Aisyah sendiri, tapi juga tim Aisyah, especially co-writer Aisyah, MF yang sudi meluangkan masa mereka untuk membuat orang kata kerja gila jugalah untuk mencampurkan dua genre EDM dan Jawa ini. Dan bila kita lihat sebenarnya rata-rata masa persembahan Amir, memang persembahan yang penuh dengan emosi Amir. Memang takut makeup cair. Mata. Persembahan Aisyah memang penuh dengan energi. Persembahan Aina pula daripada setup tu, orang kata it takes a village, orang putih kata kan, siapkan tu. Memang satu stadium tu dah melaung-laungkan pelbagai sorakan dan sebagainya. Tahniah Aina memenangi tempat ketiga, vokal terbaik dan juga penyanyi pilihan Alha. Okay. Mungkinlah kan bila kita masuk pertandingan, of course kita semua rasa macam kita akan ada harapan untuk memenangi mana-mana tempat. Tapi mendapat 3 penganugerahan malam tadi, adakah ini dijangkakan atau bagaimana? Sama sekali tidak. Saya rasa kali ini adalah AJL yang paling susah untuk saya tempuh. Kerana saya dapat rasakan semangat setiap peserta kali ini, dia semangat yang sihat, tetapi semangat tu juga menggerunkan lah. Jadi kita semua of course kita masuk, kita nak we are here to whether we want to agree to it or not, kita masuk mesti kita ada rasa sedikit at least 10% kita nak menang. Betul. Of course. And it's okay to have that feeling, tetapi this
kemenangan ini saya nak terima kasihlah kepada iNations, of course, peminat saya and pihak TV3 dan pihak AJL because sentiasa memberi ruang dan peluang untuk Aina berkarya dan menunjukkan ataupun for me to be able to sing and orang kata berpesta lah kat atas tu. Saya pula sebab kan saya menang. Saya pula sebab saya tak tahulah sebab malam tadi sebenarnya dia setiap daripada penyanyi ni ataupun setiap daripada anda bertiga ni juga sebenarnya membawakan kesungguhan dan juga emosi penghargaan sebenarnya kepada peminat-peminat yang meminati muzik anda. Macam Amir sendiri bila kita lihat bait-bait lagu ni memang juga antara lagu ramalan lah. Niloufar pun memang ramalkan lagu ni. Dan rata-rata ramai juga orang persembahan Amir mungkin berbeza dengan orang lain. Maksudnya mungkin tidak memerlukan props yang banyak tetapi memang Amir menyuntik elemen emosi untuk pengetahuan Amir sebenarnya bukan yang kat stadium je. Yang dekat rumah pun banyak yang menangis. Memang maksudnya cakap pun sebab. Maksudnya Amir memang keluarkan 100% emosi ataupun bagaimana? Sebelum saya naik atas stage tu masa dekat holding room saya sempat tanya Abang Beto saya. Tanya dia, bang, macam mana kita nak tahan emosi bang? So saya takut kalau saya lepaskan, saya nangis, saya tak nyanyi. Saya kata dia. Lepas tu dia cakap, tiba-tiba dia lama, dia diam sekejap. Lepas tu dia pegang bahu belakang, kau lepaskan je Mei. Dia cakap macam tu. Tu bila naik atas stage, kita dah tak ada rasa macam nak simpan. So kita nak lepaskan. Tapi dalam masa yang sama seksa sebab tak nak nangis. So nak kena kawal nafas, nak kena kawal suara juga. So semalam tu walaupun dia satu kesyukuran, dia satu penyeksaan juga. Tapi berbaloi. Cabarannya lah. Cabarannya, Okey, nak tanya kepada Aisyah, ada tak apa-apa yang mungkin sewaktu full dress rehearsal kan tak menjadi semalam ataupun semua memang seperti apa yang dirancang? So far sebenarnya dia lebih daripada apa yang dicakapkan. Alhamdulillah. Terutamanya scene terbang tersebut, dia tarik lebih ke atas sampai almost ceiling Aziata. Nampak tak? So itu sebenarnya terkejut juga. Ingatkan pinpoint dia dah stop dekat situ. Tapi kita pun macam, okeylah dah nak habis. Tarik lagi. Itu salah satunya. Okey. Saya kira persembahan Aisyah dan juga Aina dua-dua pakai tali semalam ya. Kita orang semua. Merasalah kami ni dekat bawah stage kan. Bangun. Ada gerak-gerak lah dekat punya pokok. Okey. Aina, berapa lama masa yang diambil untuk planning, execution dan sebagainya tu? Saya rasa lebih kurang juga dengan planning semua orang. Exactly bila kita dapat tahu yang kita masuk final, then we started to gather scouting the team, each department yang kita nak bekerjasama. So kali ni saya orang kata bawa lagi ramai orang untuk AJL 38 bukan sebab apa tapi nak memudahkan kerja and also kita nak execute betul-betul bagi Aziata itu nampak seperti musim luruh. Sebab itu kenapa pilih musim luruh tu? Tak tahu sangat. Sebab bagi saya ini pendapat saya sajalah. Musim luruh itu dekat sekali dengan perasaan lagu ini. Bagi saya musim luruh itu selalu orang kaitkan dengan romantis, benda-benda yang rainbows, falling in love. Tetapi bagi saya, the way I see musim luruh adalah musim yang sedih, tetapi ada kekuatan yang sangat senyap. Sampai dekat sini. Jadi sebab itulah saya pilih autumn season. Tapi saya nak tanya, hujung-hujung Aina ke atas tu, ada satu tu macam tak terputus. Adakah itu juga orang kata simbolik apa-apa? Sebenarnya itu part of the dress yang tersangkut dekat batu lah. Kami dah agak masa dah habis tapi ini sedikit seringkasnya untuk Amir dan juga Aisyah kerana ini kali pertama anda berdua mendapat tempat di pentas AJL. Bagaimana anugerah ini sebenarnya akan mungkin mengubah lanskap perjalanan karier seni anda berdua ataupun apa yang anda janjikan kepada penonton dan juga peminat selepas mendapat tempat di pentas AJL ni? Amir dan Aisyah. So untuk saya perubahan dari sudut saya rasa saya tak berubah. Saya rasa saya sama je. Tapi AJL ni sangat membantu untuk saya terus buat album lepas ni sebab saya nak buat album. Album baru dan juga single yang terbaru insya-Allah. Insya-Allah. Dan Aisyah? Insya-Allah untuk saya sendiri ini merupakan kiranya
boleh dikatakan untuk artis baru seperti Asha, salah satu achievement yang paling tinggi yang Asha pernah dapat, dan ini menjadi penyunting penyemangat dan juga pemangkin untuk Asha melahirkan lagi lagu-lagu yang bergenre sebegini. Dan insya-Allah in the future ada lagu-lagu rilis yang terdekat yang Asha akan rilis, dan stay tune. Alright, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiganya, Amir, Aisyah dan juga Aina. Sekali lagi tahniah diucapkan masa begitu mencemburui kita. Kita berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Nak pegang awak ni. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita Hari ini, dah sampai di penghujung siaran. Esok kami akan kembali bersama dengan anda bagi adik-adik yang nak kembali ke sekolah. Tapi ibu-ibu pun sibuk nak uruskan barang sekolah. Seminggu lagi bekal untuk kita buat persiapan tu esok kami akan bawakan. Jadi terus bersama kami, Nostalgia kembali ke sekolah. Terima kasih atas perhatian anda. Kita jumpa lagi esok. Bye. Bye. Mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari